وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini, pagi 11 Syawal 1432 Hijrah, pagi di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi ini di dalam satu majlis yang ulum, iaitu majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diuji di sepanjang madrasah Ramadan, setelah kita dikurniakan dengan berbagai keagungan dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan, setelah kita diberi oleh Allah dengan rahmat, kemudian maghfirah, iaitulah pengampunan, dan kemudiannya minan nar, merdeka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan, maka sesungguhnya iaitulah kita telah dikurniakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hari yang memperlambangkan, iaitulah tanda bahawa sesungguhnya kita berjaya menghadapi ujian dan cabaran, dan juga iaitulah maknanya sepanjang Ramadan di dalam madrasah Ramadan, iaitulah apa yang disebut dengan Aidul Fitri, iaitulah perayaan di mana perayaan itu untuk mengembalikan kita kepada fitrah, iaitulah fitrah seorang manusia di atas muka bumi, iaitulah fitrahnya iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita rujuk apa yang disebut oleh ulama-ulama yang muktabar, iaitulah bahawa sesungguhnya Syawal lah menjadi penentu utama untuk kita melihat bahawa sepanjang Ramadan yang lalu, adakah kita termasuk di kalangan manusia yang mendapat manfaat daripada Ramadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya Syawal kita dapat meneruskan kesinambungan untuk taat dan patuh kepada Allah, artinya Ramadan yang lalu kita menjadi manusia yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saya tanya apa yang pernah disebut dalam banyak kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua versi. Satunya kalam ini merupakan kalam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Artinya hadis ini hadis yang disebut oleh Nabi. Ada juga kalau kita rujuk di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Osman Al-Khaybawi rahimahullah, iaitulah menceritakan tentang bagaimana satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam, yang mana iaitulah Jibril datang waktu itu bukan dengan rupa manusia, tetapi dengan rupa Jibril alaihi wassalatu wassalam. Artinya iaitulah Jibril datang waktu itu tak ada siapa pun nampak, tak ada siapa pun tahu. Yang nampak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ialah kebetulan berlaku pada hari Jumaat.
ketika Nabi keluar daripada rumah dia, iaitulah ketika nak masuk waktu yang disebut dengan waktu Jumaat. Nabi pun nak naik di atas mimbar. Waktu itulah Nabi disapa oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam. Apabila Nabi pijak anak tangga, iaitulah yang dikatakan mimbar itu, Nabi terhenti dan kemudiannya Nabi sebut amin ya rabbal alamin. Begitulah sampai tangga yang ketiga. Kemudian Nabi pun berkhutbah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Perkara ini membawa keheranan besar kepada sahabat, sebab tidak pernah berlaku perkara ini kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lepas habis khutbah, barulah sahabat bertanya kepada Nabi. Maka Nabi pun sebut, iaitulah tadi Jibril datang kepadaku. Kemudiannya iaitulah Jibril mengucapkan doa-doa, di mana doa ini aku perkenankan doa Jibril melalui kalimah, iaitulah aku sebut amin ya rabbal alamin. Maknanya iaitulah kalau Nabi tak berkenan doa Jibril tadi, Nabi tak akan sebut amin ya rabbal alamin. Dan doa itu semua merupakan melibatkan iaitulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa itu sama dengan apa yang disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah doa itu berbunyi salah satunya wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Iaitulah ada sebahagian disebut oleh ulama dalam hadis yang lain, bu'da liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Iaitulah maksudnya celakalah mereka-mereka yang Allah Ta'ala temukan dengan bulan Ramadan, tetapi apabila berakhirnya Ramadan mereka tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah wal a'yadzubillah. Alhamdulillah, iaitulah kita pada hari ini dapat bukti bahawa kita jumpa dengan bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri pengampunan kepada kita, maka sesungguhnya kita menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah pentingnya apabila berakhirnya Ramadan, yang paling penting bagi kita ialah ketakwaan yang kita dapat sepanjang Ramadan yang lalu, yang kita jadi sepanjang Ramadan yang lalu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita tengok bukan setakat Ramadan, malah ibadah puasa itu pun dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam contoh kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi dalil kepada hukum puasa yang kita dah faham dan dah tengok lama dah. Jadilah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba difardukan kepada kamu ibadah puasa sama seperti difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Ayat ini yang kita nak jawab kita tuan. La'allakum ni kalau kita mengaji Arab, la'alla dia punya amalan ialah, maknanya kalau kita terjemah dalam bahasa Arab, kalau kita tengok ilmu nahwu Arab ataupun grammar Arab, la'alla litaradi. Ni kalau kita mengaji grammar Arab, la'alla litaradi. Litaradi makna apa? Satu pengharapan. Bila kata satu pengharapan, pasal itulah terjemahannya ialah mudah-mudahan. Ini merupakan amalan la'alla. La'alla maknanya ialah pengharapan. Macam kita sebut, kalau kita guna kalimah Arab, kita buat ayat, kita sebut kepada kawan kita, la'allaka, mudah-mudahan engkau berjaya contohnya. Maknanya kita terjemah bahasa Melayu makna mudah-mudahan. Pasal apa? Pasal litaradi. Taradi itu makna cita-cita, pengharapan, itu maknanya. Tetapi kalau kita rajah Alkitab tafsir, la'allakum tattaqun, la'alla sekarang bukan litaradi. Dia berubah sikit amalan dia. Dia berapa ayat saja. Macam contoh ayat Quran la'allakum tattaqun, ayat ini bukan makna iaitulah litaradi, tapi jumhur ulama mufassirin menyebut iaitulah la'alla ini ialah la'alla litahqiq.
Apa makna la'alla li tahqiq? Tahqiq makna sebenar. Maknanya iaitulah kalau kita terjemah bukan lagi mudah-mudahan sepatutnya, walaupun ada sebahagian ulama menterjemah makna mudah-mudahan tak kuala. Pasal itu dari segi umum, tapi dari segi pengertian yang khusus maknanya la'allakum tattaqun, iaitulah maknanya kita ambil daripada mula. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa sama seperti difardukan kepada umat-umat terdahulu. Artinya puasa, kalau kamu puasa sungguh-sungguh, la'allakum tattaqun, sebenarnya kamu akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau puasa tu kena gaya betul, ikut rule betul, jaga sungguh puasa kita ni bukan sekadar lapang dahaga saja, ikut semua, jaga sungguh. Ya itulah kaedah puasa ini. Garanti Allah Ta'ala akan bagi takwa kepada kamu. Dia kompromi Allah. Ayat ini kata kalau nak tengok puasa kita sepanjang Ramadan yang lalu ni, maknanya ya itulah dapat hasil dah. Nak tengok mudah saja. Tengok macam ni lah. Kita takwa dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulnya bila kita dapat hasil daripada ibadah puasa, yang Quran kata sebenarnya kamu akan jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berlaku satu anjakan paradigma. Maknanya kalau dulu kita sudah masuk Syawal, kita jadi lagi rajin. Kalau dulu kita ni ibadat mungkin kita sebelum Ramadan, ibadat kita mungkin common, tapi bila Ramadan masuk Syawal, ibadat kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut la'allakum tattaqun, sebenarnya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sinilah saya tanya apa yang pernah disebut dalam satu pepatah Arab. Pepatah Arab ni kalau kita tengok maknanya, walaupun nama pepatah ni kirakan kalimah-kalimah yang digunakan dengan hikmah, tetapi pepatah Arab ini diucapkan oleh ulama, bukan jalan-jalan manusia. Apa ulama kata? Ulama kata laisal 'ain liman labisal jadid, walakinnal 'ain liman taqwahu yazid. Ini kata-kata ulama Arab. Apa dia kata? Dia kata laisal 'ain liman labisal jadid. Bukan yang dikatakan raya itu semuanya baru. Maknanya pakaian baru, semua barulah. Kita sebut raya tu nak baru, yang ni baru, langsyak baru, sofa baru, yang ni baru, yang ni baru. Dia baru raya. Tak ada baru dia tak nama raya. Dia kata kalau kata langsyak tu, kalau kata 3 ton 27, 3 ton tak raya lah dia buat kan. Dia kira ramah tiap-tiap ton raya hak baru, tiap-tiap ton hak baru, tiap-tiap ton hak baru. Kalau main bukan baru tu kan kata baru saja. Dia mau fashion baru pula. Kalau main hak baru, walaupun beli baru, tak tahu tengok-tengok tak ada fashion baru. Dia tak nama baru. Dia kira baru raya, makna baru tu mesti raya mesti baru. Dia kira lebu tu dalam keadaan tadi. Kalau lebu tu orang tua ada duit tak apa. Kalau kita orang ada terima muslimin muslimat rahimah Allah. Tapi yang dikatakan raya sebenarnya yang itulah walakinnal 'ain, dan tetapi yang dikatakan raya itu liman taqwahu yazid, bagi mereka yang takwanya sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Maksudnya apabila kita dah tempuh madrasah Ramadan, Allah Ta'ala tolong kita sedikit sebanyak belenggukan syaitan, kemudiannya diperkuatkan kita dengan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita tambahkan lagi, tambah lagu mana tu? Itu yang contoh puasa sendiri sudah dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah. Macam contoh kalau kita buka tafsir, kita buka tafsir cerita ayat puasa tu, untuk buka surah Baqarah bukan dalam saya, dan cerita ayat puasa tu, kita akan jumpa ayat yang disebut dengan ayyaman ma'dudat. Itulah maksudnya bilangan puasa tu Allah Ta'ala dah tentukan. Maknanya tentu dah kepada manusia. Tentu dua lah. Tak 29, 30. Tak 30, 29.
Tak 29, 30. Banyak tu ya. Orang pun tak, lebih pun tak. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, Nabi sempat berpuasa sepanjang hidup dia 9 kali. 8 kali 29 hari. Hanya 1 kali saja Nabi dapat 30 hari. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bilangan ni 29, 30. 29, 30. Awak Tuhan tak bagi lebih? Lebih lah. Kalau kata Tuhan kenal kat kita, bagi lebih 3 bulan kan kita boleh puasa 3 bulan seronok. Seronok. Kalau Ramadan 3 bulan, Ramadan 4 bulan, yang seronok lah. Jadi pun ada awak yang bagi banyak. Kita tahu seronok. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi siapa masa seronok? Kadang-kadang yang orang tak beriman pun seronok. Pasal apa? Contoh orang yang bodoh dengan nega cari duit. Dia mau pasal Ramadan pun 3 bulan. Siapa tak mau? Dalam keadaan tadi. Pasal Ramadan 3 bulan. Allah, sehari boleh dapat ribu-ribu. Dia tak mau kata juga. Dia mau. Itu persoalan dia kata tadi. Tapi dah 30 hari. 30 hari ataupun 29 hari. Ayyaman ma'dudah. Di sinilah kalau tuan-tuan buka tafsir Al-Azhar karangan Buya Ammar. Dan juga buka Ruhul Ma'ani, iaitulah Al-Alusi. Di mana disebut dan dibahaskan iaitulah ayyaman ma'dudah yang Tuhan sebut 29 dan 30 ini memperlambangkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia dan ihsan Allah Ta'ala kepada manusia. Walaupun Allah Ta'ala boleh bagi 3 bulan, Allah Ta'ala boleh bagi 6 bulan. Boleh. Siapa nak boleh kata apa? Kalau Tuhan suruh kita puasa sampai peringkat 6 bulan, boleh. Ikutlah nak buat tunjuk perasaan lah. Berapa postur Oi, kami tak mau 6 bulan disiksa kami apa semua boleh. Tak nak. Kalau siapa boleh kata apa, Tuhan kata ikut suka aku ini perintah tu. Apa kena buat? Sebab apa-apa kepada tu. Itu persoalan dia. Tapi dah ihsan Allah cukup kat 29, cukup kat 30 saja. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu orang kata hadis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu menunjukkan iaitulah cerminan kasih sayang Allah kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dia balas balik kasih sayang Allah Ta'ala tadi ni. Macam contoh Tuhan kata bukan 29 betul 30. Maknanya orang yang beriman pula bagi dia 29 30 tak cukup. Bagi dia. Bagi orang yang beriman, bagi maknanya Tuhan sayang kita. Tuhan kata cukuplah dekat 29 30. Kalau lebih kurang macam imbalan Tuhan sayang kita. Tuhan kata cukup dekat 29 30 cukup. Pakai dia paksa lebih banyak dalam keadaan tadi. Itu soalannya. Tapi orang yang beriman balas balik apa yang disebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Iaitulah melalui merasa tak cukup. Sebab itulah maknanya nak tunjuk manifestasi rasa tak cukup itu yang diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal sebagai perlambangan rindu kita kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi 6 hari bulan Syawal, dia tak sebut 6 hari berturut-turut pada bulan Syawal. Masuk ayat kedua tu kita nak kena mula dah. Yang tu persoalan dia. Tapi maknanya boleh bagi yang ulama diajak kita untuk raya kedua tu terus dan sebagainya. Pasal seraya lagi 2 kali awal lagi tengok Muharram dah dalam keadaan jadi nak dapat apa? Tak dapat apa habis terlepas lagu tu. Dalam keadaan tu kita mahu tak apa tak usah dia kenuri. Nak tunggu tak kenuri biarlah. Contoh tengok Zulhijjah lah. Dia dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Jadi itu saja yang disebut oleh ulama. Bukan makna betul-betul tak apa. Sepanjang Syawal itu dalam keadaan ada orang tanya saya yang paling afdal itu mana Ustaz? Yang paling afdal. Dia tak sebut afdal dia ialah 6 hari pada bulan Syawal. Yang Nabi sebut siapa dapat 6 hari pada bulan Syawal seumpama maknanya dia dapat setahun puasa. Bila dia buat 6 hari, dia tak sebut apa nama iaitulah muratibah berturut-turut dah. Jadi yang pentingnya ialah keazaman dan kita dapat. Dan memang kalau boleh jangan tinggal yang ibadah ni. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kerana
Ini merupakan kekuatan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu perlambangan dan simbolik tentang iaitulah takwa yang menunjukkan takwa kita bertambah dan ini akan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tanda takwa kita bertambah pada pagi ini, iaitulah kita dapat duduk sekali lagi di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan manusia yang berada di bawah naungan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita sambung tuan-tuan kita pada pagi ini, iaitulah Riyadhus Shalihin dengan bahasa Melayu diterjemahkan daripada kitab asalnya. Maka untuk sama-sama kita ambil ikhtilaf. Mukadimah dah habis, kita akan mula masuk kepada hadis yang pertama, iaitulah di dalam bab ikhlas. Kita masuk pada hadis yang pertama pada pagi ini, muka surat 7 kitab saya. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita masuk tengok hadis ni, hadis mula-mula ni hadis popular. Pasal kalau kita buka Al-Ma'in An-Nawawi pun, maknanya kita ni duduk pada hadis yang pertama. Kalau kita rujuk di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun, kalau kita buka bab keikhlasan dan sebagainya, hadis ini merupakan hadis yang paling utama. Dan hadis ini kalau kita menjadi di dalam maqasid syar'iyah, maknanya iaitulah bahawa hakikat dia menjadi dalil kepada pegangan Imam Asy-Syafi'i, iaitulah bagaimana Imam Syafi'i meletakkan setiap ibadah permulaannya hendaklah dimulakan dengan niat berdalilkan kepada hadis ini untuk mendapat rahmat daripada Allah. Baik, kita sambung tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza' bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Kalau kita tengok di situ, maknanya nasab Nabi tetap kita kata, kalau nak kira dari sekali beradik, ada hubungan dengan Nabi SAW. Dia nama pasal apa? Pasal bertemu kepada Ka'ab. Ka'ab dia. Kalau kita ambil keturunan Nabi pun, Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu Ka'ab ni, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin sampai habislah dalam keadaan tadi sampai Anan, maka bertemu. Tetapi iaitulah maknanya dikirakan keturunan Sayyidina Umar ini diambil kepada keturunan Bani Adi. Bani Adi. Itu yang kalau kita rujuk balik, kalau kita mengaji bab sejarah Islam, kita mengaji sejarah Islam, yang inilah kalau kita tengok dalam keadaan tadi, satu perkara yang sebagai satu nak ambil manifestasi dan nak gambarkan tentang Islam ini, dan juga dari segi pemerintahan, dari segi khilafiyah, dia bukan terletak kepada satu-satu golongan manusia, tetapi yang itulah yang dipilih kepada khilafiyah tadi ialah golongan manusia yang dekat dengan Allah dan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kepimpinan umat Islam, kalau kita tengok balik, mula-mula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi pegang dulu, dan Nabi keturunan Bani Hashim. Kemudian bila Nabi wafat, pemerintahan umat Islam dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bukan Bani Hashim, dia Bani Tamim. Walaupun kalau ambil kaedah keturunan asalnya, yang itulah tetap kembali kepada ada hubungan dengan Nabi, tetapi persoalannya dia Bani Tamim, bukan Bani Hashim. Lepas itu pula Sayyidina Abu Bakar
dia iaitulah Bani Adi. Ini yang apa nama Adi tadi, Bani Adi. Dia bukan keturunan Bani Hashim. Makna bukan keturunan dengan dari segi kaedah nasab, maknanya walaupun ada hubungan tetapi dia tidak dikirakan dengan Nabi SAW. Lepas itu pula Sayyidina Osman Bani Umayyah. Dia bukan Bani Hashim. Bila balik kepada Sayyidina Ali, barulah Bani Hashim. Nampak sebagai satu perlambatan. Nampak kata, iaitulah dari segi kaedah falsafah pemerintahan dalam Islam, bukan pemerintahan yang bersifat suku, bukan bersifat iaitulah iaitulah turun kita boleh waris tak waris tak. Yang itu ialah anugerah Allah. Sebab itu disebut dalam satu falsafah Islam pemerintahan, iaitulah pemerintahan ini milku lil muslimin, milik umat Islam. Iwalu nama yasya, mereka boleh lantik siapa yang mereka suka. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik, Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu, kata beliau, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Makna muttafaqun ala sihhatihi ini maknanya semua ulama berittifaq, bersepakat mengatakan sahnya dengan dua ulama hadis yang muktabar, iaitulah Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis ini hadis yang cukup hebat, tuan-tuan. Pasal itu kalau kita runut banyak kitab hadis, dia pun hadis ni nombor satu. Sehingga akan disebut oleh Imam Ahmad Ibn Muhammad dan Imam Asy-Syafi'i, dua orang ulama yang hebat dari segi mazhab, iaitulah mereka mengatakan hadis ini mengandungi 1/3 daripada ajaran agama. Maksudnya dari segi semua ajaran agama yang kita pegang ini, mula-mula sekali duduk antara intipati besar kepada agama ialah hadis. Dia dah cerita tentang hadis ini dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sikit dulu mula nombor satu tu dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Okey, Abi Hafsin ni iaitulah kalau kita ambil kaedah itu dinamakan sebagai kunniyah. Dari segi kaedah Arab ni, tuan-tuan, memang ulama Arab tasawuf pun satu keagungan yang ada kepada mereka. Seseorang yang mesti ada kepada dia iaitulah ismun, nama. Yang kata nama tu, saya pernah sebut nama tu ialah maknanya, contoh bukan nama kita. Kalau saya Badrul bin Abdul Rahman, itu nama. Okey, itu nama. Macam nama saya Umar bin Al-Khattab bin Nufal, itu nama. Lepas itu diagungkan lagi dengan kunniyah. Kunniyah ialah gelaran. Okey, gelaran kunniyah. Kunniyah ni tak kenal dia senang. Iaitulah gelaran itu dimulakan dengan sebelumnya ada gelaran dimulakan dengan ibnu, abu ataupun ummu. Kalau perempuan ummu. Okay. Yang tu kunyah bukan nama. Kadang-kadang tergelam nama terkenal dengan kunyah. Contoh Abu Hurairah. Kita harus sebut Abu Hurairah. Kalau tanya kita apa, siapa dia Abu Hurairah? Sahabat Nabi SAW. Itu nama dia. Itu bukan nama dia. Itu bukan nama dia. Yang tu kunyah nama dia. Kunyah. Kunyah nak kenal senang. Saya sebut dah tadi. Mula dengan Abu, Ummu ataupun Ibu. Okey. Abu Hurairah. Kunyah. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhri. Itu dia punya dia punya orang kata apa, nama dia yang tu. Okey, itu yang kita yang tentunya. Satu lagi ialah laqab. Laqab ni gelaran. Banyaklah gelaran boleh buat. Macam contohnya kita kata selalunya kebanyakan laqab ni dibangsakan, disudahkan dengan ya nisbah. Kalau kita nak abad 4,
Macam contoh Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi pun bukan nama dia, itu laqab gelaran dia. Pasal apa digelar dengan At-Tirmidzi? Sebab berasal daripada Tirmiz, satu tempat di di Uzbekistan lah, Tirmiz ataupun Turmus. Itu yang kalau kita nak ambil nama awam, nama tempat, kita nak pun nama anak contohnya, kena pun Tirmidzi ataupun Turmuzi. Tak nak dengar lah orang nama dulu. Pasal apa? Kadang kafir tu Tirmidzi ataupun Turmuzi. Dalam keadaan tadi pasal nama tu kena kalau kita ambil laqab kena betul. Macam contoh imam kita sebelumnya ada orang pun nama Suyuti, patutnya Suyuti, Asyut. Dia berasal daripada satu tempat di Mesir nama dia Asyut. Suyuti. Kalau nak nama dalam keadaan tadi kalau nak ambil dilaqabkan daripada nama ulama. Itu laqab. Jadi maknanya kalau kita tengok iaitulah kunyah kepada Sayyidina Umar Abi Hafsin. Baik. Bila kita sebut kunyah, selalunya kunyah ni pasal apa disebut? Contoh kita pun dia Abu dulu. Pasal dia ni sebenarnya nama anak. Nama anak. Contohnya macam kalau saya ada anak saya nama Habib contohnya. Antara kunyah saya boleh bubuh ialah Abu Habib. Pasal anak saya nama Habib contohnya Abu Habib. Itu persoalan dia. Tapi kunyah untuk Sayyidina Umar ni, Hafsin ni bukan nama anak Sayyidina Umar. Yang tidak faham. Okay? Hafsin kalau dari segi bahasa Arab maknanya dia singa. Bapak singa. Bapak singa. Nampak salah satunya gambaran kepada sifat Sayyidina Umar. Sifat Sayyidina Umar ni Allah tak tahu nak nampak lah tuan-tuan. Pasal itulah sebelum Islam ni Allah tak tahu nak nampak. Kira orang kata apa, dia di antara orang zuhud kepada dia sebelum Islam. Sehingga kan dia termasuk dalam pilihan Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah. Satu hari Nabi berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau Islamkanlah salah satu daripada dua Umar. Umar yang pertama, Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, Umar bin Hisham, Amru bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham tak? Tak kenal. Kalau sebut gelaran gambar kunyah dia Abu Jahal. Abu Jahal orang sebut nama tak apa kenal. Dia ada dua lah. Satu Allah Taala tenggelamkan kunyah ni. Tenggelamkan nama, sebutkan kunyah ada dua. Satu Tuhan nak bagi hina, satu Tuhan nak bagi mulia. Macam Abu Hurairah, Tuhan tenggelamkan nama dia, bagi naik timbul dia punya kunyah. Tuhan nak muliakan dia. Tuhan nak muliakan dia. Mulia tu makna sampai pun tak mulia tu. Paling kalau nak kira mulia tak mana? Abu Hurairah mana apa? Bapak kucing. Mulia mana? Bagi kita semua apa yang kita bapak kucing. Kita tak mahu. Kalau duk kaedah jalankan tadi. Mulia tu maknanya sifat kasih sayang dia kepada kucing. Dan bila sebut bapak kucing masuk olah maknanya dia orang kata apa? Penyayang kepada binatang timbul sifat tu makna dia dimuliakan. Contoh lagi dulu. Kalau Abu Jahal maknanya apa? Tuhan nak pergi hina dia. Baik itu tenggelam yang nama sudah Amru bin Hisham, Umar bin Hisham sudah nama. Tetap Abu Jahal, bapak sekalian manusia jahil. Itu maknanya dalam keadaan tadi. Pasal apa? Dua orang ni saja masuk doa Nabi SAW. Pasal dua orang ni kehebatan dia dalam bab maknanya menjadi penghalang kepada dakwah Nabi memang hebat. Kita kan doa Allah. Maknanya tak ada dua. Salah seorang masuk pun sudah cukup kuat untuk menyokong gerakan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kehebatan Sayyidina Umar ni. Dalam bab bola dia punya syidu, punya kuat, punya kemat dia dalam bab minta Islam dalam keadaan macam ni. Sampai satu peringkat ada orang bahas. Sambil duduk bahas rasa macam pokok duduk bahas. Macam mana sebelum Sayyidina Umar masuk Islam? Ada timbul, bukan timbul. Sebelum Sayyidina Umar buat, kalau dia masuk Islam ambil kita. Bukan apa. Lalu timbul satu orang tua di kalangan puak Quraisy ni. Dia buat peluk satu pepatah. Dia kata apa? Dia buat main dengan kalimah la yusallima Umar hatta yusallima himar.
Apa maksudnya? Lan tu, kalau kita tengok lan, kita mengajar Arab, nafi mu'abbad, nafi selama-lamanya. Lan digunakan untuk menunjukkan bahawa kalau kita berbahasa kita dalam kebacaran ayat lain, ayat lain kita contohlah, kalau lah apa nama kawan ni sekian-sekian, aku tak percayanya. Aku percaya kalau berlaku, kalau dia buat berlaku benar tu, percaya. Bila mana? Bila kucing tanduk. Mana barang? Nak kata tak mungkin berlaku macam tu. Yang ni macam tu. Dia kata apa? Dia kata la yusallima umat tidak akan Islam sehinggalah Islam dulu kedai bapa dia. Apa maksudnya? Umat tak akan Islam sebelum dia boleh Islam. Bukan tak boleh Islam, boleh. Tapi Islam dulu kedai bapa dia. Kedai bapa dia Islam tu baru dia masuk Islam. Nampak apa? Lepas kalau kita guna pepatah kita nampak. Nampak kata tak akan masuknya. Pasal takkan kedai dia masuk Islam. Kedai mana masuk Islam? Aku lah kedai mana nak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu kedai mana? Kedai bapa dia takkan masuk Islam mana? Jawab dia lagu tu. Menunjukkan apa? Tak percaya. Kalau kita nak buat contohnya, kita letak kalimah tak percaya, kita akan kait macam tu. Kucing macam tu. Baru percaya. Mana macam tu? Kita mana? Ish, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal tengok pada tindakan agresif dia dan sebagainya dalam keadaan tadi. Sebab itu Abu Hamzah ni bukan gelaran masa Islam. Termasuk sebab jahiliyah pun dia mendapat gelaran Abu Hamzah. Ni kunyah sekali pada. Daripada jahiliyah lagi. Abu Hamzah, bapak singa. Anak balik kira singa apa anak dia? Anak dia kira pok dan singa kira hebat. Dia sampai pandang. Tu yang Nabi pun doa. Nabi doa, alhamdulillah, doa Nabi berkat, Tuhan Nabi berkat, doa Nabi mustajab. Dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi Islam. Bila dia jadi Islam, tuan-tuan, apa tak berubah. Sifat sama, cikgu tu. Orang juga sama, tapi tukarlah sikit. Kalau dulu ni tentang Islam, lah ni kira bela Islam pula. Tu yang siapa tak ni ketahuan sebahagiannya. Tu yang syiah, orang lain hijrah, sengat-sengat dia tak ada. Dia walaupun Abu Bakar dan Nabi dah hijrah. Orang lain bukan hijrah, ada yang sengat-sengat lari semua pada takut ancaman dan sebagainya. Dia tak. Dia istihad. Dia keluar tu, dia naik unta dia, keluar naik, panggil mai semua. Oi wahai orang mai nak bak apa ni? Aku nak hijrah ke Madinah ni. Dia nak bak kata pok singa. Aku nak hijrah Madinah ni. Siapa nak hijrah mai? Siapa mau anak dia jadi yatim? Siapa mau bini dia jadi janda? Silakan. Mai. Siapa pun tengok ni, siapa nak buat apa? Pasal orang tahu ni bukan orang lain, ni bukan jalan-jalan manusia, ini adalah Umar. Itulah Abi Hafsin, bapa kepada singa, dia teh muka Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sedikit tuan-tuan, ialah kita nak tahu bagaimana, iaitulah pengajaran bukan susah. Pengajarannya ialah kita boleh ambil apa tiap dakwah. Dakwah ni kadang-kadang kita ni kita mau contoh kita, tu nak kata orang kita berikut, habis dia ditaat semua tak ada pinnya, tak ada. Jangan kata Tuhan Allah bukan ada juga. Yang pentingnya sabar dan kena ada, orang kata apa, kena ada iaitulah amalan istimrar, terusan. Dakwah kena sampai sikit. Allah. Pasal saya duduk ngajak juga kita apa daripada tahun 90, 97, 96. Ada satu tempat bukan afak semua tak nak bak dengan komand tak bak kalau tak nak bak saya kira kalau karak ni sampai pangkat dalam tepi katok pun lagi dia waktu dia kira boleh patah pula dia waktu dia butuh dalam keadaan jadi kita tahu dia boleh berubah sikit tapi bukan asas tahun 10 tahun lah tuan 10 tahun 11 tahun baru boleh berubah. Dia waktu yang betul nak bak kata apa? Sebab itu kita kena optimis dengan Allah Subhanahu wa taala, kena yakin dalam dakwah kita. Itu persoalan dia. Kalau sekiranya saya tahu tak boleh berubah yang begitu isytah nak baknya dulu sampai ada patah harap kata tak akan Islamnya Umar kecuali Islam dulu kedai bapa lah. Tentu boleh berubah.
iaitulah hasil daripada apa? Doa yang berterusan daripada Nabi SAW dan anugerah hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okay, kita tengok hadis dia tuan-tuan. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Jadi kalau itu sebahagian terjemahan. Kalau kita rujuk kepada ulama dia terjemah innama hanya sanya. Setiap amalan itu dengan niat. Pasal apa? Pasal dia terjemahkan daripada sifat innama. Innama ni kalau kita mengaji Arab, sifatnya ialah adatul hasrin. Adatul hasrin ni dia kalau kita tengok kita kaedah inna amalan lain, ma amalan lain. Inna dan ma amalan lain. Kita tengok kalau kita buka nahu, pelajaran nahu, maknanya lain punya amalan. Bila digabungkan dua, innama jadi dia, maknanya dia jadi satu amalan. Apa dia? Iaitulah adatul hasrin. Apa dia adatul hasrin? Adatul hasrin ni senang faham dia, iaitulah maknanya satu pengkhususan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saya itu bila sebut innama, di sinilah kalau kita tengok ulama-ulama fiqh, Imam Asy-Syafi'i berpandukan di situlah maknanya niat merupakan perkara yang penting dalam ibadat. Pasal ambil dalil kat mana? Innama. Innamal a'malu binniyat. Hanya asalnya amalan dengan niat. Artinya pengkhususan keutamaan daripada Allah. Buatlah ibadat banyak mana buat, niat tak ada, maka hukumnya dalam keadaan tadi iaitulah bahawa hakikat, maka sesungguhnya ibadat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam puasa, kita puasa, tak ada niat, walaupun sengaja atau tak sengaja hukumnya tidak sah puasa dia. Itu persoalan dia. Niat pula bila al-mabit di waktu malam. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Buat apa nak niat tadi? Sedangkan memang kita nak buat. Ini kadang-kadang orang marah. Kita nak buat, nak niat apa lagi? Niat itu sebagai simbolik perlambangan. Iaitulah bahawa hakikat sesungguhnya kita ini tumpukan betul, walaupun belum dapat tumpukan dengan sempurna. Iaitulah zat jasad dan juga roh kita. Apa yang kita buat itu sebagai muta'allam, maknanya kita beribadat dan duduk dalam keadaan maknanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Itu yang kalau kita tengok ulama-ulama fiqh bahas juga. Macam contoh kita sebut dalam niat kita nak sembahyang, contohnya sembahyang kita sembahyang tu, kita pun saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Lalu ulama-ulama bahas balik dalam keadaan tadi sebahagiannya, iaitulah itu kata-kata di dalam hati. Tu yang kadang kalau kita tak faham maksud kata-kata dalam hati tadi, tu yang Allah kacau dengan kita dalam keadaan yang tidak tak dapat. Allah. Yang tu yang jadi masalah. Sebab itu yang ni dia kena mengaji fiqh. Bagi faham, ambil-ambil. Dalam keadaan tadi, belajar kita dapat kuasai yang disebut dengan niat. Jadi sebab niat ni bukan kata-kata dalam hati, tapi al-qasad. Qasad maknanya iaitulah bahawa hakikat lintasan hati untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu kena belajar kuasai. Yang tu sampai satu peringkat, jaga-jaga jangan sampai peringkat kita dikuasai oleh waswas. Sebab al-waswasu minasyayatin. Waswas daripada syaitan. Baik tu tak bagi waswas lagu mana? Maknanya kita belajar iaitulah yakin dan kuasai ibadah kita, dan jangan sampai peringkat kita memandang enteng pula. Allah tak marah, jangan. Maknanya kita antara baina di situ
maka hukumnya kita dalam keadaan jadi kita akan mudah menguasai ibadat kita dan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya apa yang dimaksudkan di dalam hati ini. Maknanya kerana disebut berdasarkan dalil daripada apa yang dihadir yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinna Allah yanzuru ila ma fi qulubikum. Tuhan tak tengok penampilan kamu, Tuhan tak tengok luaran kamu, Tuhan tak tengok amalan kamu. Pasal apa? Amalan boleh dibuat, tetapi yang Tuhan pakai ialah sekarang ialah ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati kamu. Sebab itu dia punya aset penting ialah hati dalam bab nak menentukan hubungan ibadah kita itu, iaitulah muta'alliqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kalau kita buka kitab Riyadhul Rayai'in, satu kitab yang muktabar yang menceritakan tentang amalan dan ulama-ulama dan ketua wali yang muktabar, diceritakan tentang kepentingannya. Contoh nak dapat kepentingannya, contohnya disebut tentang dua wali di zaman Bani Israel. Nasrullah abang, iaitulah abang ni kaki maksiat. Adik merupakan ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kata apa ibadat memang tu dia buat ibadat semua dan sebagainya. Duduk buat tingkat bawah. Satu orang duduk di atas, orang duduk bawah. Contoh abang duduk di atas. Abang ni kaki maksiat, hak adik pula duduk di bawah. Dia merupakan ahli ibadat taat kepada Allah. Satu hari yang si abang ni ahli maksiat, dia kata ni nak jadi apa aku ni? Nampak? Dia duduk saja pun dia tanya, nak jadi apa? Apa ni umur ke belakang tengah? Nak mati tak tahu, dia budak-budak boleh mati. Kalau aku duduk balik dan gila begini, gila lagi. Ada betul hati ni jadi mati. Tapi hati ni lah aku nak buat pelan. Nak puluh lah. Nak puluh nak buat apa-apa, aku tak buat nak ambil. Aku nak pinjuan adik aku di bawah. Aku nak pinjuan adik aku di bawah. Okey? Lepas tu, adik dah pula duk buat mana-mana. Terdetiklah hati dia. Aku ni kalau duk kumpul dah boleh gila nak solat. Tu ada masalah ni. Allah bila nak dulu, takkanlah aku buat macam-macam tak kira. Lepas tu, nak solat, nak pinjuan abang tu dia tak. Terdetiklah dia. Hak kawan pun lam-lam pun, hak kau ni langgar ni. Bertepung tengah kata, pak, dia buat dia tu mati. Mati. Maknanya disebut oleh ulama hak abang syurga, hak adik neraka. Pasal apa? Pasal walaupun tak buat, tetapi mati maka atas dasar i'tiqad dan juga niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cerita ni kita kata sebagai ulama kita mungkin sebab lihat dan sebagainya, itu wallahu a'lam. Yang pentingnya ialah pengajaran kepada kita tentang persoalan niat, itu yang paling penting, fasad itu yang paling penting. Itu persoalan dia untuk mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya sahaja ada tulisan juga li innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap apa yang dibuat itu, sesuatu itu, maka iaitulah dasarnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang diniatkannya. Dia bergantung kepada niat ataupun asal. Tadi kata nawai itu lah, gantung dan nawai itu dia. Buat apa? Buat. Tak ada masalah apa? Niat itu yang paling penting. Kalau kita kata niat kita elok, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, maka eloklah jadi. Yang ini dalam bab ibadat. Dan bab ibadat eloklah jadi. Tapi kalau niat kita tak elok, walaupun kita buat ibadat, tapi niat tak elok, maka iaitulah kita tak akan dapat ganjaran apa yang disebut dengan ibadat yang kita buat. Tapi jangan pernah tengok kat jahat lah. Tak apa buat jahat tapi niat elok. Ada lah betul, maknanya buat jahat tapi niat tak elok. Niat elok. Nak curi tapi niat tolong orang itu tak boleh. Yang tu dia tak masuk bahagian nama dikulit mana ni sebagai satu daya daripada hadis Nabi SAW. Nak abad kata apa? Nak abad kata penentuan utama kita dapat ganjaran ataupun tidak
juga bergantung kepada niat kita, bukan kepada amalan kita tadi. Kalau amalan kita buat nampak sikitnya sempurna, cantik, macam contoh dia sembahyang nampak lentik, elok semua, tapi niat pasal niat tu niat dulu lah. Kalau niat dia elok, sempurna, kosak dia, cantik, dapat. Tapi kalau niat tak elok, walaupun amalan hang cukup cantik, tak dapat. Jawab dia begitu. Itu persoalan dia untuk dapat rahmat dan kepada Allah. Baik itu kadang-kadang mungkin dia buat itu untuk bukan kepentingan Allah, maka dia dapat. Dapat apa? Dapat dekat habuan dunia saja, akhirat tak ada. Jawab dia begitu. Itu persoalan. Ayat yang dia kata sambung lagi untuk kita faham. Dia kata apa? Contoh, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Niat dia tadi. Semua hijrah, semua bukan hijrah. Contohnya, di zaman Nabi dulu semua bukan hijrah. Di kadang orang Islam, semua bukan hijrah. Semua hijrah belakang. Tapi hijrah pasal apa? Niatnya pasal apa? Kalau niatnya pasal Tuhan, dia akan kembali kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, didapatinya dunia itu. Dia hijrah pasal dunia, dapat dunia. Tapi pahala hijrah dan ini untuk kepentingan agama Allah tak ada.